Tak ada sesiapa pun yang sukakan jerawat, dan kalau boleh bila jerawat tu muncul nak hapuskan jerawat itu secepatnya. Baik, tapi apa cara yang kita boleh gunakan untuk hapuskan jerawat? Dalam video kali ini saya akan kongsikan produk di kaunter yang boleh kita dapati untuk menyembuhkan atau menghapuskan jerawat. Saya jarang bercerita tentang jerawat sebenarnya dan cara mengubatinya, bukan kerana saya tak ada jerawat, kerana saya sangat berhati-hati apabila bercerita tentang jerawat. Baik, saya nak beri tuan-tuan, cik puan, glowy girls, glowy guys sekalian untuk faham terlebih dahulu. Jerawat ni ada 3 jenis secara umumnya. Ada jerawat jenis ringan atau mild. Yang ini kita boleh dapat produknya di kaunter ataupun over the counter produk, OTC produk seperti di drugstore, Guardian, Watson dan seumpamanya. Ya. Dan jerawat kategori kedua adalah moderate ataupun sederhana. Ini pun masih boleh dirawat dengan OTC ataupun over the counter produk. Dan jerawat jenis ketiga adalah severe ataupun sangat-sangat teruk, yang mana sebaik-baiknya kena jumpa dengan ahli ataupun kita panggil pakar kulit, ya, dermatologis, untuk dapatkan preskripsi yang betul, kerana bukan hanya ubat yang biasa boleh pakai, kerana kena kenal pasti dulu punca jerawat tersebut supaya ada medication plan ataupun perancangan rawatan yang khusus dibuat untuk kulit yang ada jerawat severe ataupun jerawat teruk itu tadi. So, untuk video kali ini saya nak berbincang tentang ubat jerawat yang kita boleh beli tanpa preskripsi daripada doktor, tanpa nasihat daripada doktor, iaitu over the counter produk yang biasa kita boleh dapat di farmasi seperti Guardian dan Watson. So, I want to share with you 3 most common product dan juga active ingredient di dalamnya. This is for mild to moderate pimples ataupun acne. Okay? Baik, pertama bahan aktif yang kita kena kenal adalah namanya benzoyl peroxide. Okay? Now, benzoyl peroxide ni terkenal pada produk dengan jenama Oxy. Ya, kalau pernah dengar Oxy, macam yang saya pegang ni, Oxy ini bahan aktif untuk ubat jerawat, untuk mengubati jerawat dalam produk Oxy adalah benzoyl peroxide. So, benzoyl peroxide ini dia bertindak dengan cara membunuh bakteria yang menyebabkan jerawat. So, itu cara dia berfungsi. Kemudian dia akan keringkan minyak-minyak yang berlebihan. Kita kena faham jerawat ini dia muncul ataupun dia terbentuk apabila minyak dalam pori-pori itu tersumbat dan terkumpul. Kemudian ada pula sel-sel kulit mati. So, this is the cause of jerawat. So, benzoyl peroxide ni bila kita beli, ya, dia akan ada peratusannya. So, ada 5%, ada juga 2.5%, kalau yang paling rendah 2.5%, ada 5%, ada 10%. Tapi saya nak ingatkan bukan hanya Oxy sahaja, ya. Ada jenama lain juga. So, what is the most important is please look at the percentage. Sebab kalau kita nak rawat jerawat, jangan terus beli percentage yang tinggi. Contoh beli Oxy 10. Oxy 10 tu dia ada 10% benzoyl peroxide. You want to start with small percentage. Beli 2.5 dulu ataupun beli 5 dulu. Kemudian beli semakin tinggi dan semakin tinggilah. So, untuk penggunaan ubat jerawat, kita hanya letakkan biasanya pada kawasan yang berjerawat dan sekitar. Contohnya kalau yang ini memang disebut secara khusus, kita hanya dab macam ni. Oxy 5 ini pada kawasan yang ada pimple, yang cenderung tumbuh pimple dan sekitar-sekitarnya. So, itu adalah bahan pertama yang kita namakan benzoyl peroxide. So, ini tak perlu tanya doktor, kita boleh terus beli dan okey untuk jerawat jenis mild and also moderate. But again, I want to just berpesan untuk kulit sensitif, berhati-hati dalam menggunakan benzoyl peroxide. Memang sudah dinyatakan di belakang packaging ini, ya, disebut sini sensitive skin should not use this medication. So, memang kalau kulit jenis sensitif jangan cuba-cuba pakai. Nanti jadi lagi teruklah. So, kalau kita tak tahu kulit kita sensitif ataupun tak, caranya adalah
kita kena pakai sedikit dahulu dekat kawasan yang ada jerawat tu, yang kecil-kecil sikit dulu, dan kita tengok reaksinya. So itu cara test. There's no other way if you do not know whether your skin is sensitive or not. Baik, cara penggunaan juga bila kita pakai benzoyl peroxide adalah dengan mencuba secara berkala. Maksudnya kalau kita first time pakai, kalau kat sini pun dia ada sebut juga. So pakai sekali sehari, ya. Kemudian kita boleh tingkatkan penggunaan kepada 2 kali sehari sekiranya tidak ada kesan-kesan yang negatif. So the first bahan adalah benzoyl peroxide. Bahan aktif kedua ataupun ubat jerawat kedua dengan bahan aktif yang berbeza, tadi kita sentuh pasal benzoyl peroxide. Ini kita bercerita tentang BHA dan AHA. AHA dan BHA juga adalah bahan yang membantu melegakan, memulihkan ataupun mengurangkan jerawat. Baik, so kita kena tahu dulu bagaimana AHA, BHA ini berfungsi. AHA biasanya kalau dalam ubat jerawat adalah lactic acid ataupun glycolic acid. Now, kita faham bahawa jerawat ini terbentuk apabila pori-pori kita tu tersumbat. So, apa yang berlaku adalah AHA dia bertindak dengan menanggalkan sel kulit mati di permukaan. Dengan cara itu, kulit itu tidak lagi tersumbat lah. Dan BHA pula, setelah sel kulit mati itu ditanggalkan, BHA yang biasa kita guna adalah salicylic acid. Dia akan mengclearkan, apa nak cakap tu, mengclearkan pori-pori itu. Segala minyak-minyak yang tersumbat dalam pori-pori itu boleh dihilangkan, ditanggalkan oleh BHA, iaitu salicylic acid. So AHA tak boleh buat kerja tu. AHA ada di permukaan saja. So BHA akan keluarkan minyak-minyak tu. So dengan cara itu jerawat boleh dipulihkan. So AHA dan BHA ni biasanya digandingkan dalam satu produk. Sebagai contoh, Safi Acne Solutions Instant Spot Corrector ini memang ada AHA dan juga BHA. Kita boleh tengok dekat dalam senarai ingredient dan disebut tahu. Dia ada sebut sini contoh lactic acid. Kita tahu itu AHA. Ada juga disebut di sini salicylic acid. Kita tahu itu BHA. So berbeza dengan benzoyl peroxide di mana dia bertindak dengan membunuh bakteria penyebab jerawat. Ini dia tak bunuh bakteria. Apa yang berlaku adalah dia elakkan kulit itu atau clearkan kulit itu daripada tersumbat. So apabila kulit tak tersumbat, tak adalah jerawat. Okey. So berbeza dengan benzoyl peroxide, ini lagi bersifat lembut. AHA, BHA lebih lembut sedikit berbanding benzoyl peroxide dan biasanya tidak dinyatakan peratusan je lah. So kalau kita nak cuba ubat jerawat tapi nak cuba yang lembut-lembut dulu, tak nak cuba benzoyl peroxide dulu, ini adalah salah satu alternatif. So cara pakainya, kita letakkan di tempat yang ada jerawat dan sekitarnya 2 ke 3 kali sehari kalau nak dapatkan best result. But again, you want to try on your skin first, okay? Bahan aktif yang ketiga untuk rawat jerawat dan mudah didapati di over the counter, farmasi, Guardian Watson dan seumpamanya adalah tea tree oil. Baik, jangan terlihat pada jenama sahaja, but yang saya pegang ni adalah jenama Icon dan ini adalah krim jerawat ataupun pimple cream. Krim jerawat, pimple cream. Baik, bahan aktifnya sudah tentu tea tree oil. So macam mana tea tree oil ini bertindak? Tea tree oil ada sifat anti-inflammatory. Bermakna ia tidak akan menyebabkan ataupun menghalang proses swelling atau bengkak. Biasanya bila kulit kita tu pori-pori tersumbat dan tumbuh jerawat tu kan, kulit tu akan flame, maksudnya bengkak. So tea tree oil ni boleh menghalang daripada bengkak atau swelling itu berlaku. Itu kita sebut sebagai anti-inflammatory. Salah satu lagi cara bertindak tea tree oil ni adalah anti-microbes, iaitu dia boleh bunuh atau halang mikrob-mikrob yang menyebabkan jerawat. So this is how it works. So tea tree oil ni sebenarnya kita kena hati-hati, dia ada dalam pelbagai bentuk. Ini dalam bentuk krim, ada yang dalam bentuk water atau minyak ya, yang lebih concentrated. So kalau dalam bentuk krim, dia adalah campur dengan segala produk-produk yang lain yang bersifat melembabkan. Sebab tea tree oil ni ada tendensi untuk mengeringkan juga. Jadi untuk kulit sensitif kena berhati-hati. If you want to try, cara yang paling bagus adalah jangan beli yang dalam botol yang berbentuk minyak concentration itu dahulu. Boleh beli yang krim dahulu dan cuba sikit-sikit. Sekiranya baca pada arahan, sebab kalau kita beli ubat jerawat, kena baca arahan cara penggunaan. Setiap produk yang berbeza ada cara penggunaan yang berbeza. Untuk yang ini memang dicadangkan untuk pakai 2 kali
sehari. So pada kawasan yang mana ada jerawat lah. So ubat jerawat sebenarnya memang sangat mudah didapati. Cuma kita kena faham jenis yang mana kita nak beli, ya, dan cara bertindak yang mana kita rasa sesuai untuk diri kita, dan adakah kulit kita sensitif. Itu pun penting untuk menentukan yang mana satu kita nak pakai. Kita telah bercakap tentang 3 bahan aktif yang biasa dijumpai dalam produk-produk penyembuh ataupun untuk memulihkan jerawat, ya. Di mana kita ada benzoyl peroxide, kita ada AHA, BHA, dan kita juga ada tea tree oil. So terpulang kepada anda untuk pakai yang mana satu. Namun saya cadangkan pakailah yang mana bertindak secara perlahan ataupun slow-slow dulu. Contoh AHA, BHA ini. Sekiranya kita telah pakai untuk satu tempoh dan didapati ia kurang berkesan, bolehlah upgrade kepada produk seperti benzoyl peroxide ataupun tea tree oil. Sekali lagi saya nak ingatkan untuk mereka yang berkulit sensitif, be extra mindful. Mesti berhati-hati bila menggunakan produk anti jerawat ini. Kalau ada jumpa produk anti jerawat yang khas untuk kulit sensitif, go buy it. Kalau tak ada, biasanya kita kena pakai yang gentle and mild dahulu. Guna secara sikit dahulu dan guna secara berkala peningkatannya. Okey, so moga-moga jerawat di wajah Cik Puan, tuan-tuan semua cepat pulih dengan menggunakan produk yang betul. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share, dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.